Abah sibuk. Sibuk mengalahkan mentari. Sala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Izzaluddin Matno selaku pemudah acara program pada petang ini. Kalau dah nama pengetua lah kan, bercakap kemain panjang, bagilah saya cakap. Aduh, saya pun nunggu dah sorak-sorak speaker tu tak faham lagi, bagilah saya cakap kan. Biar saya yang cakap banyak kan. Orang kat belakang lah ceria. Lepas tu dia dah potik macam-macam ayat macam hadis. Lepas tu dia cakap, dia akan kupas lah nanti kan. Wah, sesuka tapi tak apalah Tuan Haji. Terima kasih banyak. Tuan Haji yang penerangan tu komplit tu. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Kuantan Cik Azhar bin Daud. Begitu juga timbalan yang di-Pertua Encik Wan Zulkifli bin Wan Hassan, Ahli Jawatankuasa Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Kuantan, seterusnya pengetua-pengetua daerah Kuantan, semualah yang hadir pada petang ini. Kepada orang Negeri Sembilan, welcome back. Kepada orang yang bukan orang Negeri Sembilan, selamat datanglah ke Port Dickson. Inilah rupanya kan Port Dickson, hebohnya datang Port Dickson. Sampai jam, tak apa gila datang bercuti kan, sampai kan nak mandi pun tak ada tempat. Orang kat laut tu tak apa jadah kan. Kita, tapi itulah makluman yang terkini yang kita dapat tahu kan. InsyaAllah ada harapan tahun depan raya tetap tak boleh balik kampung. Itu yang terbarulah saya dapat maklumat. Itu maklumat daripada pihak polis sendirilah. Sebab bilik-bilik ICU setiap daerah bertambah. Sebab orang kita sekarang ni memang betul kes makin rendah. Ni just peringatan lah pada semua. Saya pun tak faham sebenarnya tentang PPD ni, dengan kementerian ni. Nak buka sekolah, buka lah betul-betul. Nak tutup betul-betul. Kan? Yang kena marah, cikgu juga kena marah. Pengetua juga kena marah kan. Macam mana? Saya tak kisahlah orang nak ambil petikan saya cakap ni, saya peduli apa, bagi tahu lah. Hantar betul saya kata. Kesian pengetua nak nyusun budak-budak seminggu sekolah, seminggu tak sekolah, tapi cikgu tetap kena semua sekali. Tu belum cerita pengetua yang nak, yang masa hari tu belum start sekolah lagi, dia dah sibuk suruh cikgu-cikgu datang sekolah. Kalau tidak, tak terasa dia pengetua. Kan ada tu. Kan? Ada, bukan ni lah MPSM Kuantan, okey, tempat lain aja tu lah kan. Jadi sebenarnya bila kita sebutkan tentang kepimpinan ni, setiap manusia adalah pemimpin dan mereka akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dipimpin. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, 7 golongan yang akan masuk syurga akan mendapat naungan arasy Allah yang mana tak ada naungan selain daripada itu ketika di akhirat nanti. Yang pertama sekali adalah golongan pemimpin yang adil. Aduh mak, nak bona jadi pengetua. Sudah jadi pengetua baru tahu poning macam cara agam cikgu-cikgu kan. Dah lah jadi pengetua, pengerusi majlis pengetua pula tu. Contohlah kan. Bukan senang kerja kan. Nak menyelaraskan bukan satu perkara yang mudah. Saya dulu kan sibuk nak bekerja. Kerja, lepas tu sibuk dapat jadi pengarah undang-undang. Baru tahu jadi ketua macam mana kan. Macam mana tanggungjawab tu besar kan. Kita nak kena jaga ramai orang bawah kita. Kita dengan macam-macam PL, kau jawab MC, kau jawab cuti, kau jawab beranak. Yang seorang tu beranak kerja kan. Dan memang itu ragam yang mana dia orang ingat kita tak nampak pattern dia orang ni. Bila kita dah jadi ketua, kita akan nampak. Yang pertama, golongan pemimpin yang adil, katakan masuk syurga. So, jangan cerita apa. Daripada setinggi-tinggi jawatan, menteri, Perdana Menteri, sampailah kepada jawatan ketua keluarga. Pun merupakan satu jawatan yang tidak boleh kita ambil ringan. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut satunya perkataan yang paling berat yang kita nak pegang pasal pemimpin ni. Apa dia satu perkataan? Apa dia? Amanah. Amanah. Tangan amanah tu lah. Aduh. Kan? Tu sebabnya kalau nak menjadi pemimpin ni bukanlah satu perkara yang mudah. Kan? Dalam bila kita mencerita seorang menjadi pemimpin ini, kan?
keupayaan kita untuk membiarkan, untuk memastikan diri kita tidak terlibat dengan politik. Maksudnya bukan politik yang politik parti ni, maksudnya politik dalam jawatan tu ada. Jadi macam mana nak memastikan kita betul-betul mentadbir, kita betul menguruskan. Sebab saya tahu perangai pengetua ni, sebab saya pun pernah jadi cikgu. Saya tahu, saya pernah jadi, walaupun pengalaman tak banyak. Saya waktu lepas saya habis SPM dulu, saya sempatlah kerja kilang. Lepas kerja kilang sempatlah jadi guru sandaran tidak terlatih. Mula guru ganti, lepas tu GSTT, guru sandaran tidak terlatih dengan gaji 494.50 SPM. Kan kalau STP kan 700 lebih kan. Ini dapatlah. Bolehlah, tahulah sikit-sikit. Jadi saya fikir hebatlah pengetua dengan guru-guru ni. Saya tak boleh. Maka saya ambil keputusan saya kenalah belajar lagi. Saya tak boleh jadi cikgu tak sajak, mati pula atau kokojo orang. Kan tak sesuai kan? Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Semalam saya ceramah di sekolah kebangsaan Simpang 3 di Bagan Datuk. Pagi semalam. Bila saya tengok cikgu-cikgu yang mengajar pendidikan khas tu, Allahu Akbar, saya kata. Saya pernah tengok yang mengajar pendidikan khas ni dekat Langkawi pun pernah saya pergi kat sekolah apa? Sekolah Tungku apa, saya ingatlah nama tu. Dia pun ada pendidikan khas kan. Tengok, lagilah nak memerlukan kesabaran dengan anak-anak hyper, dengan anak-anak tu kan. Dan bukan semua orang yang boleh buat. Bukan semua orang. Mak ayah sendiri pun kadang-kadang tak boleh sabar dengan anak tu. Tapi guru-guru boleh sabar kan. Tapi satu je pegang dia adalah amanah, cerita tadi. Saya tak sebutlah lagi 6 tu. Semua orang dah tahu dah. Pemimpin yang adil, orang muda yang sibuk beribadah pada Allah. Kemudian ketiga, orang yang hati terpaut pada masjid, orang berkasih sayang kerana Allah. Orang yang tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Orang yang diajak berzina oleh perempuan yang kaya dan cantik tapi ditolaknya kerana takut pada Allah. Dan begitu juga orang yang duduk bersendirian menangis kerana Allah Ta'ala. Itu kita tahu 7 lah. Tapi yang kita nak ambil ni pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni yang susah. Bila kita mentadbir, kita seolah-olah berada dalam satu pentadbiran negeri kita sendiri. Seolah kita berada dalam negara kita sendiri. Kita menguruskan keuangan, permintaan macam-macam, cikgu nak itu, cikgu nak ini. Itu belum cerita lagi orang tuduh pengetua ni terlampau baik sangat dengan pentadbiran. Cikgu-cikgu ditindas, cikgu-cikgu ni dibuat apa? Bila ada pembantu tadbir yang baik dengan pengetua, dia layan cikgu tu macam hamba dia marah-marah cikgu-cikgu. Wah, cikgu tu grade 44, 48. Betul tak? Kadang-kadang ini isu yang berlaku. Sedangkan pentadbir itu pula, pembantu tadbir ni, dia kebetulan dia rapat dengan pengetua sebab semua kerja-kerja direct dengan pengetua. Ini adalah antara dilema menjadi seorang ketua. Kan? Dilema menjadi ketua. Tetapi apa pun, pastikan kita tidak lari pada landasan. Yang penting amanah. Yang penting amanah. Apa yang tak ada dekat dalam negara kita sekarang ni? Apa yang tak ada? Bila kita tengok dengan krisis yang berlaku kan dalam parlimen, kita tengok dalam DUN, kita tak nak cerita politik. Tapi apa yang berlaku dekat dalam tu, yang sampai menjerit-jerit sampai ke Sultan Johor panggil sebut sebagai sangka baru, apa pasal? Kenapa anak murid bila belajar dengan guru, dia boleh tutup kamera waktu PDPR? Walaupun hakikatnya dia bukannya tak ada data, tapi dia main game ataupun dia buat benda lain. Apa masalah mak bapak bila kita tubuhkan grup? Kita tubuh grup, buat grup WhatsApp. Apa jadi pada mak bapak? Cikgu pun tak tahu mak bapak tu hidup lagi ke tidak. Tak berbalik. Tolong tengok anak-anak punya homework. Senyap, sunyi, tak berbalik. Yang seorang tu, dia jawab tu macam ni. Kadang sampai kujung. Kan? Itu dilema cikgu. Sebab mak bapak tak respon. Mak bapak buat tak reti, buat tak tahu. Ini adalah dilema yang berlaku. Apa masalah yang sebenar-benarnya? Apa masalah di sebalik semua ni? Jiran dengan jiran tak ambil berat antara satu sama lain. Bila buat sarana, program sarana, puas nak menerangkan sarana ni apa, mak bapak tetap tak ambil peduli. Itu sebab namanya PIBG. PIBG, ibu dulu baru bapa. Bila buat majlis taklimat, mesti ibu yang datang. Abah sibuk mengalahkan menteri. Tak datang. Lepas tu bagi taklimat, lepas tu apa benda tak puas hati, viral. Itulah perangai orang sekarang ni. Marah sekolah tutup. Kenapa sekolah tutup? Sampai bila cikgu nak makan gaji buta? Kami ni macam-macam kerja nak buat. Sekali kerajaan umumkan sekolah buka. Kenapa sekolah buka? Kes tinggi lagi. Tahap apa dia nak pun aku tak tahu.
Inilah dilema yang pengetua kena layan. Tapi saya cakap apa? Saya kata sebenarnya pengetua bertanggungjawab untuk mengembalikan semangat cikgu-cikgu. Tugas guru-guru hari ini bukan senang. Saya fikir waktu saya jadi cikgu dulu, saya fikirlah saya ni ada banyak kebebasan dalam mengajar dulu. Saya mengajar dulu subjek sejarah dan juga subjek pendidikan seni. Saya mengajar dulu sebab saya pandai melukis. Kan? Tapi yang satu anak murid saya tak tahu, saya ni bangang bila mewarna. Bila melukis cantik, bila berwarna langsung buruk gambar tu. Kan? Tapi saya mengajar tu daripada sekolah menengah, lepas tu bila jadi guru sandaran tu saya pergi kat sekolah rendah jenis kebangsaan Cina Peihua Seremban, dekat hadapan Chinese Maternity Hospital Seremban. Habis ya saya sambung belajar, saya ambil diploma public admin selama 3 tahun lebih. Lepas tu saya grad, saya sambung ijazah sarjana muda undang-undang, saya ambil law. So I'm a qualified lawyer, macam tu lah. So macam tu lah saya. Kemudian saya bayangkan sebelum saya habis final exam, saya dah diterima bekerja, dah ditawarkan bekerja. Tu sebab saya jadi pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk pihak berkuasa tempatan. Dan akhirnya last kali saya kerja sebagai pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, merangkap penasihat undang untuk PBT seluruh Negeri Sembilan. Jadi saya lagi jadi advisor lah. Jadi tapi sudahnya saya ceramah dulu suka-suka je, part time. Sudahnya saya pun tak tahu ceramah ke jadi pengarah tu part time. Dah banyak nak ceramah jadi pengarah lah. Kadang-kadang sampai nampak muka bila ceramah jauh kena pergi Kuantan, pergi jauh tu kena ambil cuti kan. Jadi saya kena pilih. Dari segi amanah kena pilih. Memanglah sedap, gaji pun dapat, ceramah pun dapat kan, contohlah kan. Tapi kita kena fikir keberkatan. Keberkatan macam mana saya kena pilih salah satu. Dan bila saya tanya, satu perkara yang saya kata tadi kan, karier guru ni satu karier yang sangat menarik. Tapi guru-guru semakin tertekan. Guru-guru semakin hilang semangat. Saya tengok suasana bagaimana ketika PDPR. Guru tanya, okey, saya masih okey ni, siapa lagi ni yang join ni? Cikgu tu seorang. Kurang hajar punya anak murid. Dah, ini cerita betul. Dan kalau kita buat survey lah kan, pengetua cubalah berbual. Cubalah berbual dengan cikgu kan. Jangan perkenalkan diri kita sebagai pengetua. Cakap dengan orang biasa. Kita tahu dia cikgu tanya, awak kerja apa? Awak kerja apa? Cikgu tanya apa, dia jawab, awak kerja apa? Cikgu je. Ada je tu. Apa besar? Hina ke kerja kau tu? Teruk ke kerja kau? Sedangkan kita tahu semulia-mulia pekerjaan adalah menjadi seorang guru. Kan? Kita bertanggungjawab untuk develop seorang tu jadi engineer, jadi lawyer, jadi doktor. Saya kata macam mana nak cakap cikgu ni tak mulia, saya kata. Bila saya ceramah, tu sebab bila orang panggil saya ceramah motivasi, minta maaf cakap, saya cakap dengan budak-budak memang main kau aku saya cakap dengan budak-budak. Saya cakap kau fikir saya cakap dengan budak-budak. Lepas tu saya sebelum PKP tu saya cakap, kau tengok pintu pagar sekolah tu, saya kata. Kau tengok pintu pagar sekolah tu. Daripada awal tahun sampai sekarang, berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu dia cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Cakap. Berapa ramai? Kata. Kalau ada yang masuk pun sebab sijil tertinggal. Nak minta pengesahan sijil dia, minta cop, minta itu, minta ini. Selain daripada tu, apa nilai? Kadang-kadang nampak kat luar pun, pandang pun tidak dengan cikgu dia. Ini cerita betul. Saya tuan-tuan, bukan nak cakap saya baik lah, tapi memang dalam telefon saya ni, kalau saya boring-boring kena pub, saya telefon bekas cikgu-cikgu saya mana yang saya dapat kontak, saya akan call tanya, cikgu ada yang menangis pun ada yang tak percaya pun ada. Cikgu saya Samsul, habis Samsul buat apa sekarang? Dia tanya saya buat apa sekarang. Dia ada saya ingatlah ada lecturer saya yang masih diploma pun saya call, kata ingat Puan Laila nama dia, Puan dia ngajar accounts. Saya kata, Puan sihat? Ingat lagi Samsul yang kukuruh dulu, yang sebab dulu yang kukuruh dulu, nakal-nakal, selalu kacau-kacau dekat kelas. Tahu. Tapi Samsul buat apa sekarang? Saya buat apalah, ceramah lah. Ceramah ada kau nak dengar tu? Dia kata macam tu. Saya lah Samsul Debat. You kan daripada dulu sampai sekarang tak bebel gurau kan? Dia tak percaya Samsul Debat. Tu cerita dia. Ya, tapi lalah bila dia dengar, dia terkejut tau. Bila dia akhirnya dia percaya, dia terkejut sangat. Ya. Tapi sebenarnya saya cakap dengan kawan-kawan saya,
Saya kata, ni semua bermula dengan seorang cikgu. Bermula dengan seorang, kata Dr. Usman Awang tu, ayat tu yang paling power sekali. Semuanya bermula dengan seorang guru biasa, ayat dia. Macam mana level cikgu dulu? Kita tengok dulu. Kalau cikgu baru sampai dekat kampung tu, ingat tak cerita apa? Limau Kasturi, cikgu Limau Kasturi, Allah Harun Salim Bacik, apa kan dulu kan? Dia datang naik kereta api kampung, orang kampung tu punya sayang kat dia macam mana? Memang hakikat cikgu-cikgu dulu macam tu. Bertandan pisang hantar kat rumah cikgu tu baru sampai nak mengajar situ. Makna kata kedudukan cikgu yang dah letak seperti ni. Tapi soalan saya tanya tadi, apakah krisis yang paling besar sampai kita cerita ni tadi kan? Tentang kita cerita tentang pengurusan sekolah norma baru, pembudayaan SMPMG2 dalam pengurusan berkualiti. Pemimpin berwibawa menuju dalam ke syurga. Siapa punya dia tajuk ni? Dia pemimpin berwibawa menuju jalan ke syurga. Kau yakin ke pergi syurga ni katakan? Dengan tanggungjawab besar tak? Tapi betul lah tak. Sebenarnya ada satu tau benda yang kita paling kurang sebenarnya. Apa isu yang paling besar sebenarnya? Sebenarnya lah kalau kita isu yang paling besar saya sebut tadi parlimen, saya sebut masyarakat, jiran tengah. Satu isu yang paling besar adalah kita sedang mengalami krisis adab. Itulah yang paling teruk sekali hari ini sekarang. Yang menyebabkan kita sedih dengan apa juga karier yang kita ada. Kalau orang hormat dengan karier dia, orang hormat dengan karier dia. Contohlah kita tengok macam isu keputusan Datuk Seri Najib lah, contoh pagi tadi lah contoh kan. Kalau macam ni, kita bukan cerita politik, tapi maksudnya apa persepsi kita? Biasanya kita akan cakap, alah ni dah ada orang dalam. Kenapa? Hari ni mesti macam ni. Yang ni alah nanti besok lepas. Kenapa macam tu? Sebab memang kita tidak ditekankan tentang satu aspek. Semua orang dia dah tak ada dah. Aspek percaya masing-masing dah tak ada. Adab dah tak ada. Kalau kutuk tu, cuba buka Facebook. Tak kisahlah apa topik sekalipun lah. Cuba masuk satu benda. Tengok komen dekat bawah tu. Komen kalau tak maki, kalau tak maki hamun, mana adab? Orang menegur tu biarlah berhikmah kan. Kan orang kata mencabut tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar kan. Kalaulah ilmu sedikit penuh dengan hikmah, selaut garam merasa tawar. Macam mana? Macam mana selaut garam boleh jadi tawar? Sebab dia hikmah, sebab dia adab. Itu dia cerita dia. Orang kalau sakit hati pun lah, kalau kena cara cakap tak jadi dia marah. Nampak tak? Bila kita cerita, itu je isu kita sekarang, bab adab ni. Saya kata benda paling basic sekali. Tolonglah, tu sebabnya pengetua-pengetua ni boleh berjuang. Saya cakap dengan apa? Saya cakap memang minta maaf lah. Tu sebabnya waktu PDPR, Samsul Debat rating paling tinggi ceramah online ni. Beliau orang kata lah, dia kata menurut kajian dia. Sebab saya 5 ke 6 ceramah satu hari. Sampaikan satu hari tu saya cuti. Sebab kepala berdonyut menghadap spotlight tu. Ada budak AKBN sumbangan lampu spotlight untuk saya. Lampu court badminton begitu. Melintang depan tu yang putih muka tu dalam tu. Tak, tapi nak bagi tahu apa tau? Sebab dalam tempoh PDPR, ceramah tajuk PDPR ni, saya backing cikgu. Kenapa saya backing cikgu? Memang nada saya agak keras. Sebab saya kata mak ayah ni dah melampau, saya kata. Dulu kau marah dengan cikgu-cikgu. Kenapa cikgu ni? Semua kau petikai. Sekarang kau tahu betapa azab ajar anak sendiri kat rumah. Dan masa ni lah baru kita nampak sebenarnya bagaimana boleh berlaku, bagaimana boleh berlaku bila kita berlaku PDPR tahun 2021 kita masih lagi belum bersedia dengan teknologi kita. Apa pasal? Mana pergi dasar IT kebangsaan? Apa pasal budak-budak masih lagi teruk bawa buku, mengengkeh bawa buku. Mengengkeh ni maknanya berat betul lah kan? Ingat lagi tak? Ingat lah. Dia ni 9 dia kata tu. Saya tanya tadi, ingat lagi tak? Mengengkeh tu berat betul lah bawa. Kan? Tak sepatutnya zaman IT, teknologi. Kan? Sepatutnya kita dah memperkenalkan skim pinjaman tablet. Bukan skim pinjaman buku teks lagi dah. Dalam tablet tu dah ada buku teks. So tablet untuk darjah 1, tablet untuk tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tingkatan 1, tingkatan 2. Dah ada tablet ikut kesesuaian umur mereka.
Dalam tu dah ada latihan-latihan, dalam folder-folder dah ada pula link pautan-pautan untuk cikgu tu mengajar bab 1, bab 2, bab 3. Kalau contoh tak faham cikgu tu aja, dia boleh tekan link tu. Sepatutnya hari Isnin pagi cikgu disiplin akan cek tablet masing-masing berapa banyak game yang diinstal. Kalau ada 3 game 3 rotan, macam tu je. Dah masa. Kan? Saya kata mak bapak dah saya kata melampau, kenapa? Semua nak salahkan cikgu. Semua nak menyalahkan sekolah. Saya cakap, cikgu kalau buat hal, pengetua dengan guru besar boleh pantau. Guru besar dengan pengetua buat hal, PPD boleh pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal, Timbalan Perdana Menteri boleh pantau. Timbalan Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal, Agong boleh pantau. Tapi mak bapak buat hal, siapa pantau? Saya kata tak ada. Itu sebab saya kata jangan. Itu sebabnya kita kena faham apa maksud institusi pendidikan. Maksud institusi itu sendiri adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya setiap ahli dalam institusi itu mesti function, baru dia jadi institusi. Kalau tak, dia jadi pendidikan aja. Contoh, entiti yang paling besar kita tolak ke tepi sebab PPD, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian ni kita boleh kata part of sekolah lah. Saya kata sekolah, guru-guru, mak bapak dan juga anak-anak. Salah satu tak function, tak ada institusi pendidikan, dia akan nama pendidikan aja. Sekarang isu kita sekarang ni, saya kata sebagai analogi, dalam bab pendidikan dasar-dasar ni sebenarnya dia macam satu pasukan bola sepak. Guru-guru ni dengan sekolah ni dia main pertahanan. Dia main pertahanan. Mak bapak jadi midfielder. Yang kena skor anak-anak. Bila pihak sekolah, cikgu-cikgu hantar bola, bukan semua keadaan boleh hantar terus kat striker. Kena bagi kat midfield dulu, baru dia sampai game tu sedap, sampai ke atas boleh skor. Masalahnya ada bola tak sampai-sampai. Ada yang bola tu dah sampai kat dia, dia pulang balik kat defend. Ada tu pula tak tahulah bola tu pergi mana, lagi tahu. Inilah isu yang berlaku pada hari ini. Kenapa kita tekankan isu adab? Sebab cikgu jadi sakit kepala sebab adab. Budak tak belajar satu hal, tak beradab ni yang pening kepala. Kalau tidak, takkanlah Imam Malik kata, biarlah ilmu sedikit, tapi jangan tak ada adab. Orang yang ada adab tentu berilmu. Orang yang berilmu belum tentu ada adab. Saya Tuan Haji Zaluddin kalau duduk sekali dengan Tuan Azhar kita kan. Tuan Azhar mana satu? Oh, apalah pengurusi duduk belakang pula. Ayo kacau betul lah. Tak apalah, dia cover line. Dia tengok kan siapa tak. Tuan Azhar, saya dengan Tuan Haji Zaluddin kita duduk sekali kan. Kita duduk kat Kuantan. Kan. Duduk kantor, duduk kat satu warung. Tapi saya dengar kat Kuantan ni paling ramai datuk kat sana lah. Tak tahulah ya ke tidak. Sampai kan orang cakap kalau pergi kat kedai makan tu, Tok, semua pandang. Semua pandang, tak tahulah mana satu. Jadi saya, Tuan Haji Zaluddin dengan Tuan Azhar kita ni duduk kat satu warung tengah makan. Tiba-tiba lalu seorang anak dara menunduk jalan dia. Dia siap cakap, tumpang lalu bang. Dia kata. Bila dia kata tumpang lalu bang, saya langsung tanya dengan Cik Azhar. Cik Azhar, anak siapa tu? Langsung tanya anak siapa. Sebab apa? Sebab adab. Tapi kalau kita lah duduk macam ni tadi, duduk, tiba-tiba masuk orang daripada luar dengan baju, dengan kemas dia, dengan kot dia, dengan apa dia masuk. Weh, kau tahu tak toilet mana? Weh, dia main weh, dia tak tahu dalam ni pengemuda semua. Kan dia tak tahu dalam ni siapa. Kan, walaupun pangkat setinggi langit sekalipun, tapi kalau tak ada adab, tak layak dia layanan yang baik daripada orang, apatah lagi di sisi Allah. Sebab jangan kita belagak-lagak. Jangan belagak-belagak kan. Kalau kita tengok dalam bab guru, cuba ingat balik dulu macam mana. Boleh sampai jadi pengetua ni macam mana dulu kita dengan guru kita. Baik. Nah, dia bukan masalah baik. Dia masalah adab dulu. Mak ayah dulu bawa jumpa guru macam mana? Jumpa ustaz, ni anak saya dia nak belajar mengaji, harap ustaz sudi terima ajar dia ngaji. Tolong ya ustaz,
Kalau dia degil, ni rotan ustaz, rotan lah dia. Jangan mati sudah. Betul tak? Sekarang ambil duit RM50 kau pergi belajar dengan ustaz tu. Sekarang dia ingat sebagi duit settle. Itu isu dia. Beza dulu. Lepas tu dulu kalau orang kata kalau kenduri kenara tu susahlah tak pergi. Susah hati kalau tak dapat pergi. Adab. Nampak tak? Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tu sebab orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa, cara bercakap dengan guru. Assalamualaikum cikgu, cikgu minta izin pergi tandas. Bila masuk universiti, cuba tengok. Benda tu tak dipetitik berat kan. You nak keluar, you keluar ya. Pensyarah pun sama bangang. Tak, ni cakap betul. Saya ada seorang sahabat saya sama belajar di UiTM dulu, nama dia Ismailiza. Daripada sekolah agama dulu sampailah masuk universiti, nak pergi toilet dia tetap walaupun mass lecture dia pergi depan. Puan saya pergi toilet sekejap. Pergi. Dia tetap minta izin. Sampai sekarang baik. Saya jumpa kawan saya ni, dia dengan suami dia alhamdulillah. Bahagialah, tak ada masalah lah dia tu. Memang orang baik. Tu saya kata bab adab ni Allahu Akbar, itu yang tak ada hari ni. Dulu saya ingat, Assalamualaikum, salam, ya cik, mak ada cik, saya tengah tengok TV. Cik duduk dulu cik, sekejap saya panggil mak. Saya pun tutup TV, panggil mak cepatlah mak, jangan lama sangat, cerita tengah sedap ni. Kita dulu macam tu. Saya duduk kat dapur lah, lamanya pula. Alah, dulu mana ada Beyond, mana ada record kan. Tapi budak-budak sekarang ni, Assalamualaikum, salam, ya cik, mak ada cik, ikut belakang. Dia suruh ikut belakang. Dah lah rumah teres tengah pula tu. Macam mana tu? Rumah teres tengah, dia pun ikut orang belakang. Kotak-kotak dah rumah India mana pula. Ini realiti. Malahan kita dulu tahu, nampak cik-cik, jam cik, sihat cik, kita akan tegur. Adab. Jumpa cikgu, tegur. Apa khabar? Cikgu, Assalamualaikum cikgu, macam mana? Sekarang ada yang siap tunggu depan sekolah nak belasah cikgu dia. Apa penyakit dia tu? Jangan risaulah. Memang kalau dia belasah cikgu dia, jangan risaulah. Memang itulah pengakhiran masa depan dia. Yang memukul cikgu tu takkan ke mana? Percayalah. Nak dapat keberkatan, cikgu pun kena senang hati tengok dia. Cikgu mendoakan dia. Tu sebab cikgu dulu-dulu dengan penuh semangat buat kelas tambahan, tak berbayar pun tak apa. Sebab nak anak-anak murid dia berjaya. Tu sebab sampai ketua masih kenang cikgu dia. Bila jumpa cikgu ingat saya lagi tak? Saya ni anak murid cikgu dulu. Allah, tak ingat dah. Cikgu tu pun dah huzur dah. Tak ingat. Cikgu Fatimah, ada seorang dekat Paroi ni. Dia mengajar saya matematik dulu. Saya ingat dia kerja kawan saya Syaril tu keliling kelas, dia nak rotan Syaril tu lagi. Keliling, saya ingat lagi. Cikgu tu dah tak berapa ingat sangat dah, Cikgu Fatimah. Yo ko, ustaz ni anak murid saya kau. Tak yalah ustaz, cikgu panggil Samsul aja, saya kata. Saya kata. Makna kata sebenarnya disebabkan oleh adab ni. Kalau kita tengoklah macam manalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia nak berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ni, dia waktu dia salah satu yang mana dia berpegang kepada apa yang Nabi ajar. Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah sangat suka. Dengar? Nabi bagi tahu dalam satu hadis, Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu amal pekerjaan diperbuat dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Kan sebab at least ada bono nak salin. Tu saya ulang balik tu. Pada tadi mengangur golak tak tahu nak salin apa kan. Tu saya bagi. Tak, memang Imam Syafi'i pegang apa yang Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat sesuatu amal pekerjaan itu diperbuat dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya kena sungguh-sungguh. Tak boleh main asbulnya asal boleh. Tak boleh dia janji siap, janji ada. Tak boleh dah. Kan? Jadi makna kata dalam hal ini kalau kita tengok Imam Malik sebelum Imam Malik memang dah ada kitab himpunan hadis-hadis Nabi yang dinamakan sebagai kitab Muwatta. Jadi Imam Malik dia ambil inisiatif, dia susun balik dengan baik, susun balik teratur ikut susunannya lebih 3,000 hadis-hadis Nabi
yang dah disusun, dijadikan sebagai kitab Muwatta' yang baru. Dan akhirnya bila orang sebut kitab Muwatta', orang akan ingat itu adalah kitab Imam Malik. Orang tak ingat kitab-kitab sebelumnya. Sebab apa? Sebab Imam Malik susun dengan teliti dan juga bersungguh-sungguh. Jadi ketika Imam Syafi'i nak berguru dengan Imam Malik, dia datang. Datang dekat rumah Imam Malik, utusan dia menyambut. Ada apa? Dia nampak seorang budak ni. Budak tu lah Imam Syafi'i. Apa yang kau nak? Sesungguhnya aku nak berguru dengan Imam Malik, tolong sampaikan pada Imam Malik. Dia pun masuklah ke dalam. Wahai Imam Malik, ada seorang budak kat luar tu nak berguru dengan kau. Kau cakap dengan budak tu, kata Imam Malik. Suruh dia baca dulu. Suruh dia fahamkan dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun tu dulu, baru dia datang nak berguru dengan aku. Keluarlah utusan tu pun cakap, wahai budak, kata Imam Malik pesan, suruh kau baca dulu kitab Muwatta' tu, fahamkan dulu. Kata Imam Syafi'i, tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta' dia tu dalam kepala aku. Terperanjat utusan itu bergegas masuk dalam. Budak tu cakap kitab Muwatta' tu dalam kepala dia. Biar betik. Macam tu lah, biar kurang bahasa orang kita lah. Keluar Imam Malik sendiri, tanya budak tu, betul ke apa yang aku dengar, yang kitab Muwatta' tu dalam kepala kau? Memang betul, kata. Dia pun cuba. Dia tebuk muka surat ni, macam nak buat hafazan lah. Cuba muka suratnya, sebiji baca. Muka surat ni pula, sejibi. Try lah muka suratnya, sebijon. Sama betul-betul. Dan bayangkan, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' Imam Malik tu yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran dalam masa 9 ke 15 hari saja. Itu hebatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i kalau nak bandinglah dengan kita lah kan, Imam Syafi'i khatam Quran macam mana? Berapa kali? Imam Syafi'i khatam Quran 2 ke 3 kali sehari. Kita tunggu tadarus pun tegeh-hegeh nak ngabihkan kan? Bukan cakap tuan-tuan dan puan-puan termasuk yang bercakap ni kan. Tapi tu nak cerita, bila orang ni diberkati hidup dia, bayangkan nak tunjuk adab. Satu hari Imam Syafi'i pernah dalam kelas, dia ambil air liur dia letak kat tapak tangannya. Jadi Imam Malik tegur dia, ingat dia main-main, kau kenapa wahai Syafi'i? Nak beritahu tentang pentingnya adab dalam kuliah kan, dalam kelas waktu mengajar. Maka jawab Imam Syafi'i, demi Allah, aku ni miskin, tak ada duit nak beli pena dan juga kertas. Aku menulis nota dengan air liur aku tulis kat tapak tangan aku. Dan aku tahu ingat. Dalam kelas kalau cikgu mengajar, walaupun kita dah banyak kali dengar cakap-cakap cikgu tu cerita, kan, tetap buat macam tak pernah dengar. Itu adab. Cikgu tu dah buat kelakar 5 tahun dah tajuk tu. Golak jugalah walaupun kita dengar lah. Sebab itu sebagai satu tanda adab dekat cikgu tu. Nah, ini dia adab. Nak cakap apa macam tu sekali lah dia suruh jago guru ni. Tu sebab kalau kita tengok boleh-boleh, cuba kalau kita tengok dekat Mahat Tahfiz tu, saya pernah pergi dekat tempat pondok Ustaz Jafri, pernah pergi pondok Ustaz Muhammad James, saya pergi kan. Budak-budak tahfiz tu. Saya lepas minum je, saya minum tinggal sikit, berobot nak minum air lebih tu. Kan, malu pula, awak ilmu tak seberapa, berio dia nak minum air tu. Kan lagi kurang ilmu budak tu, saya fikir macam tu. Tak, bayangkan macam tu sekali hormat kat guru. Bila keluar tu salam cium tangan anak murid Ustaz Jafri tu. Salam cium tangan tu, polocup locap tu 3 bahagian. Sap sup sap, sap sup sap macam tu. Dia 3 bahagian, 1 2 3. Semuanya tu 1 2 3, 1 2 3. Awak pun macam ni ah. Tangan-tangan dah macam ni dah. Dah sudah tu bau tangan, jangan cakap lah. Nah, tapi nak beritahu berkat tu. Dan saya pula rasa berkat budak tu, bukannya budak tu ambil berkat saya dah. Tapi ya Allah, betapa robot nak sarungkan selipar dekat kaki. Allahu Akbar, saya kata. Kenapalah nilai adab yang ini tidak diajar lagi pada hari ini, saya kata. Kan? Bertanya dengan baik, kan? Menghormati guru dengan baik, sebab itu juga adalah asas mula keberkatannya. Kita tengok bagaimana Imam Ibn Abbas, dia nampak seorang guru nak naik kenderaan, maka dia cari satu kenderaan untuk naik. Bila guru tu naik kenderaan tu, saya tak ingatlah siapa nama guru tu. Dia ni antara yang mengingat hadis lah. Tak silap Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tak silap, tak ingat lah. Dia naik, bila dia naik kenderaan, Imam Ibn Abbas ni sepupu Nabi, dia tak naik sekali dengan dia.
Dia malahan berjalan mengiringi kenderaan tu. Kereta kuda ke, kereta unta ke, tapi dia ikut dia macam tu. Kenapa kau tak naik sekali? Beginilah kami diajar adab oleh Rasulullah untuk menghormati guru-guru kami. Bila sampai dekat tempat tu, turun dia. Bila dia turun, terus dia salam dengan Imam Ibn Abbas ni. Salam dia cium tangan Imam Ibn Abbas. Kenapa pula macam tu? Beginilah kami diajar untuk beradab dan menghormati keturunan salasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita sekarang ni bab adab ni, kenapa kita cerita ni? Sebab kita nak keberkatan. Sebab tajuk kita ni pemimpin berwibawa menuju jalan ke syurga. Duduk dalam majlis ilmu, Nabi sebut barang siapa mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Tu sebab ni ramai ni dalamnya. Tu sebab saya tak ada hal dalam ceramah ni kalau dia tololap, makna dia paling awal sampai ke syurga. Tak ada hal tu dah. Nak pula Samsul debat memang daripada dulu. Nasib korang baik kalau slot Samsul debat mesti pukul 2:30 petang. Apa pasal kau bagi aku potang-potang? Tengok nak tidur tu kau bagi kat aku. Kan? Lepas tu tadi semua peserta harap potang ni tak jadilah. Dia harap macam tu. Kan? Tak sampai pun ceramah kan? Boleh buat benda lain. Tak. Tapi itu dia. Bab adab ni tu dia. Kalau kita tengok, kita pernah kedaratan. Birat-birat tangan kita. Tapi tak pernah kita berdendam dengan guru kita. Sebab apa? Adab. Kita sadar tu salah kita. Hari ni mengadu dengan mak ayah. Mak ayah bawa lawyer. Allahu Akbar. Rosak budak tu. Rosak budak tu. Dia ajar pula budak ni. Akhirnya macam mana orang nak hormat pada profession guru? Tindakan cikgu semua dipertikaikan. Semua tak betul. Itu saya kata kalau saya menteri pelajaran tu dah lama dah saya kata. Kan, cikgu nak rotan lah cikgu. Rotan dia jangan mati sudah. Saya cakap macam tu. Saya kan cakap macam tu. Biarlah kau nak marah, saya marahlah. Tu biarlah saya jadi menteri pendidikan tu tak sampai 2 tahun. Biarlah tak, sebab saya kena beritahu. Sebab profession guru ni, kau nak hantar anak kau pergi sekolah, kau kena fikirlah. Hantar anak pergi sekolah, waktu taklimat cikgu kepada para pelajar, kepada mak bapak pun kau tak nak dong. Lepas tu kau macam-macam hal. Pengetua nak sampaikan amanat. Kita harap pihak ibu bapa dapat kerjasama. Dia tak datang. Mesyuarat PABG pun tak nak datang. Tapi semua keputusan yang sekolah buat, semua tak setuju. Kan? Macam mana adab tu? Orang yang tak hadir itu sebab dia tulis tu tidak hadir dengan maaf. Aku pun tak faham kenapa. Dekat minit mesyuarat tidak hadir dengan maaf, tu kan? Sebab apa? Dengan maaf tu maksudnya walaupun dia tak hadir, dia setuju je dengan keputusan mesyuarat. Biasa macam tu. Kan? Ini semua tak setuju, tapi tak cakap. Macam dalam majlis pengetua sekolah Malaysia Kuantan ni. Bukan ada yang tak setuju dengan Cik Azhar. Bukan ada yang tak setuju dengan majlis ni. Kenapa PD? Asyik PD. Tak ada tempat lain kau. Dia contoh lah kan. Ada je orang tak puas hati. Memang jadi ketua memang macam tu. Kita takkan boleh nak puaskan hati semua orang. Malahan ada kalanya kadang Cik Azhar sendiri pun tak puas hati. Tapi dia ikutlah dah semua ambil keputusan situ. Ikut ajalah dia katakan. Contoh lah kan. Ini kadang-kadang tak siapa punya keputusan pun tak tahu dia katakan. Janganlah PD chorus pula tu cubalah Lexis Hibiscus ke. Contoh lah kan. Dia pandai lah demand tu tapi duit tak nak keluar tu salah tu. Contohlah. Tak, kadang-kadang itulah isu dia. Tapi sebabkan kita tak ada banyak cerita sebab apa? Sebab adab. Okey je. Yang penting majlis jalan kita pun dapat bertemu, dapat share cerita sekolah masing-masing. Dekat sekolah tu, pening kepala lah. Ada cikgu seorang tu, sama lah. Sekolah saya pun sama. Tu pengetua perempuan tu kalau macam tu. Pengetua lelaki dia tak ada macam tu dah. Dia kata lelaki, sekolah aku okey je. Dia macam okey je. Kan? Itulah cerita. Dari segi kita ni dengan, saya faham. Sebab itulah saya kata, saya tak faham kenapa guru-guru tidak diberikan allowance critical. Saya tak faham. Kena bagi.
Cikgu kadang-kadang dialah cikgu, dialah juga yang cikgu pengakap. Dia juga kena bawa budak-budak tu pergi program pengakap. Kereta cikgu tu dah lah kocik disumbek budak-budak dalam kereta tu. Lepas tu bila accident, wah inilah pihak sekolah tak tanggungjawab dan semua. Dia tak tahu kekangan apa yang ada. Bukan semua sekolah ada van sekolah macam sekolah kluster kecemerlangan, bukan semua sekolah-sekolah sama penuh. Kena faham. Nah lah sekolah kampung. Saya ingat waktu saya ceramah kat Benter tu. Paning kepala saya. Sekolah Benter. Ustaz, kita nak minta Ustaz tolong ceramah dekat sekolah kebangsaan Benter. Untuk motivasi kecemerlangan UPSR. Oh ya ke? InsyaAllah. Jadi nanti kontak dengan PA saya. Dia cakap dengan PA saya. Okey, tapi bukan satu sekolah tau. Dia cakap dengan PA. PA pun tanya. Berapa sekolah? 10 sekolah combine. Oh, okey. Boleh. Lepas tu, kita nak bayar berapa ni? Itulah peruntukan kami ni. 300 je. Tak terangkit koning kau. Daripada Seremban pergi Benter Kuala Lipis 300 tak mahu. Tapi saya ni jenis tak suka batal program. Tak suka batal program. Saya okeynya. Orang bayar 50,000 saya okey. Orang bayar 500 pun saya okey. Orang bayar RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali memang tak datang kalau tu. Macam tu lah kan. Tak adalah. Saya okey je. Tapi mana dah setuju tu janganlah dikurangkan. Macam tu kan. Tak adalah saja gurau. Tak. Tapi ni Tuhan ajak. Tuhan tunjuk dekat saya. Saya ni jenis tak suka batal program. Boleh tanyalah siapa yang ikut saya, yang pernah berdeal-deal dengan saya, dia tahulah. Program tu dia bayangkan 10 sekolah combine nak bayar 300 je saya ceramah. So saya cakap apa? Saya kata macam ni lah. Saya cakap dengan PA saya, tak apalah, okey je, ambil je. Cuba tanya dia ada tak program-program yang lain. Kita sekali kan lah. Tak adalah saya pergi satu tempat dia turun balik. So dapatlah ada satu sekolah dekat area Lipis tu. Bukan satu surau dekat area Benter jugalah. Area Benter buat satu petang tu dekat surau, malam tu dekat masjid daerah Benter. Okey, ada 3 tempat. Okey lah. 300 apa okey lah tu. Maknanya tak ada masalah. Maknanya tak ada kita datang. Sebab saya pun suka pergi Benter Lipis ni. Sebab makan ikan siakap steam. Patin steam Azmi. Siakap lah. Siakap mahal sekarang. Patin steam Azmi dekat atas bukit kan. Ya Allah, Akbar, sedap betul. Saya dah try kat Raub pun sedap kan. Tapi tu anak dia masak, mak dia masak sedap dekat tu. Oh, tahu. Saya ingat ke saya tanya orang yang berniaga ikan patin kat Temeloh tu. Ini harga Ustaz tu, harga lama lagi Ustaz, RM25 sekilo. Dia kata. Oh iya ke? Tapi patin buah Ustaz mahal sikit. Dia kata RM200 sekilo. Tapi patin muncung paling mahal sekali RM600 sekilo. Kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata. Aku kata pandai betul dia bercakap. Kata. Saya ingat ayat tu. Kan? Tapi bila saya, apa yang Allah Ta'ala tunjuk dekat saya, tu saya kata, beritahu kan, pentingnya kita buat keputusan. Itu pemimpin kena buat keputusan. So saya cakap dengan PA saya, jangan batal program. Sebab orang nakkan program ni. Saya pun pergi. Allah tunjuk dekat saya, rupa-rupanya bayar RM300 yang 10 sekolah tadi. Sampai dekat sekolah tu, rupa-rupanya calon UPSR setiap sekolah tu, satu sekolah ni 2 orang. Sekolahnya seorang calon UPSR. Itu kalau lulus 100% tu kalau seorang tu. Ya Allahu Akbar, ya seorang. Jadi bayangkan tak sampai 20 orang untuk 10 sekolah tu. Apa sekolah kekurangan murid apa? SKM. Ya Allah Akbar. Dan RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Cuba fikir kalau saya tolak tadi, bagaimana hampa dia. InsyaAllah lah saya ni tak ada lah macam orang 3,000 tak boleh kurang. Ada penceramah cakap macam tu. 5,000 5,000. Satu ceramah 5,000. Ada satu tu tergamak tu. Ceramah dekat Alostar. Tiket flight semua siap sekali dalam 5,800 lah ya. Membayang. Tak kesian dia tu. Cakap tu. Sekolah rendah. Minta macam tu. Tapi saya tak adalah tahap tu. Tapi kalau Chorus Paradise bayar 300 koman lah. Contoh lah. Tak adalah golak-golak air petang ni. Tak. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya apa? Jangan kita demand sebab ilmu kita ni bukan kita punya, Allah punya. Allah bagi pinjam so kita share. Itulah niat cikgu-cikgu selama ni. Itulah hasrat yang selama ni tersekat kat tekak yang pengetua tak boleh nak sampai dekat mak ayah. Ini isu adab ni, Allahu Akbar. Jalan menunduk, bercakap dengan baik, hormat guru, tak faham tanya. Kalau tak tahu, paling tidak pergi jumpa kat bilik guru minta tolong. Dah tak ada.
Malahan ada yang memandang rendah pada kerjaya dia sendiri. Aku jadi cikgu je, aku makan gaji dah, cukup lah tu, biarlah apa nak jadi dengan budak ni, jadilah. Silap sebenarnya. Itulah tanggungjawab seorang pengetua, nak kena tingkatkan semangat guru-guru kita. Tu sebab dalam LDP ke ladap ke, tengok sampai ada panggil ladap, ada panggil hadap, ada panggil LDP, Latihan dan Perkhidmatan tu. Saya memang suka tajuk nak bagi tahu dengan guru-guru tentang bekerja sebagai satu ibadah. Itu jalan ke syurga. Tanpa kita sedar, kita menanam saham akhirat kita ni cukup hebat sebenarnya jadi seorang guru. Abdul Rahman bin Qasim, anak murid senior kepada Imam Malik. Abdul Rahman bin Qasim nama dia. Anak murid senior pada Imam Malik. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Cuba ya. 18 tahun belajar adab, mana 2 tahun dia belajar ilmu. Agak-agak apa? Kalau lah kita ni ada selesai isu adab lah kan. Saya ingat tak ada menjerit-jerit dalam parlimen. Saya ingat tak ada isu yang dekat. Ingat tak dulu-dulu, tanyalah. Ni orang-orang lama lah, Tuan Haji Zaluddin, Cik Azhar gitu. Semua yang ada depan ni kebanyakan ada yang orang lama kan. Cuba ingat dulu macam mana pencampuran Melayu, Cina, India kat sekolah dari segi adab macam mana, hormat macam mana. Tidak, ni makin hari makin teruk bergaduh, makin hari makin buat hal sendiri. Anak-anak dah tak ada kehidupan kan. Nah, ni jangan kawan dengan dia, jangan kawan dengan dia, jangan dia ni, semua jangan kawan. Lepas tu tak payah masuk ni, tak payah masuk tu, tak payah masuk ni, semua tak payah. Cikgu pun pening kepala. Apa inisiatif lagi kita nak buat? Apa lagi kita nak buat? Tapi inilah cabaran dia. Jalan menuju ke syurga ni memang kita nak menerapkan nilai-nilai adab. Terapkanlah nilai adab sebaik mungkin. Nabi kata, ta'dibu auladakum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, jangan bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang kat Nabi. Sebab kalau dia sayang kat Nabi, perangai dia pun elok. Tengoklah Nabi adab macam mana. Nabi tak pernah maki hamun. Nabi tak pernah cakap benda-benda tak elok. Tak pernah. Kita tengok daripada hujung lidah ni, cakap kerana mulut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Apa sebab? Apa sebab? Ada sebab orang tua dulu cakap ayat tu. Sebab apa? Sebab hormat ni. Cakap pun kena cakap elok-elok. Menurut kajian, lidah kita ni adalah anggota yang paling lambat berfungsi sewaktu kita lahir. Lidah ni lambat function. Dia tahu menyanyi, dia tak boleh cakap. Dia melalak, sampai menangis tu sampai logat tu sampai dah tak keluar suara. Macam tu je. Wah, teruk tu. Kena sawan tangis kan, sampai hilang suara. Tetapi menurut kajian juga, apabila ditanam jadi kebumikan manusia itu, lidah adalah anggota yang paling awal sekali hancur. Tapi nak beritahu apa? Beratnya tanggungjawab lidah kita, lisan. Nak pula jadi seorang guru mengajar. Sebab apa yang kita ajar, itulah yang budak-budak akan ikut. Itulah yang budak-budak akan amalkan. Dulu ustaz saya pesan, ayat dia selalu diulang. Dulu mak saya pesan, ayah saya dulu selalu cakap, dia akan pegang ayat ni. Mak, ayah, cikgu. Mak, ayah, cikgu. Mak, ayah, cikgu. Ustaz, ustazah sekali lah. Mak, ayah, cikgu. Itu sebab kita kena jaga apa yang kita, amanah kita untuk apa kita sampaikan kepada anak-anak buah kita ni, kepada anak-anak murid kita ni, pelajar-pelajar kita ni. Penting kan? Anak-anak kita ni, itu sebab Nabi ni kalau kita tengok dalam bab adab ni, Nabi bercakap dengan orang tua tak pernah kasar. Walaupun makcik tu, pakcik tua berbangsa Yahudi maki hamun Nabi setiap hari, Nabi tak pernah. Saya saja bawa bab adab ni sebab apa? Ini je yang saya boleh terfikir tentang apa yang kita boleh bawa kat sekolah kita. Sebenarnya minggu budi bahasa, minggu adab ni memang satu benda yang kita kena jagalah. Tengoklah barang-barang, tengoklah macam mana jahanam palatan kat sekolah, vandalism ni apa sebab? Adab tak ada. Sakai tak pernah nampak benda baru kan? Orang sakai tu pun tahu menghargai. Dan malu tak kita? Malu. Bayangkan dekat Malaysia je ada NATEF, National Toilet Expo, Expo tandas kebangsaan. Apa tahu mana? Tandas kita tu, sila jaga kebersihan tandas ni. Saya pernah jumpa dalam satu sekolah, najis tu dalam sinki, bayangkan, melintang.
Macam mana dia boleh ada kat situ? Tolong cakap. Masalahnya singki tu tinggi. Mana ikhtiar dia tu? Nak mengangkat letak kat situ. Ni wallahi bukan saya buat-buat cerita. Bayangkan orang lemah jantung nak basuh muka, tak terperanjat kau cakap. Masa itulah datang seorang makcik ni. Semulia-mulia makcik ni. Dan saya tak nak sebut sekolah mana, tapi itu sekolah agama. Sekolah agama. Bukan sekolah biasa, takkan cikgu buat perangai macam tu. Tentu budak-budak sekolah tu. Makcik tu tak apalah, dek nanti makcik bersihkan. Saya datang ceramah je kat situ. Terkejut saya nampak. Hui, dia budak tu. Kenapa hal nak budak tu? Rupa-rupanya ada najis dalam tu. Makna ikhtiar dia dari tempat lain dipindahkan letak situ. Hei, tak boleh bayang saya perangai budak ni. Nabi kita bab adab ni cukup jaga. Bayangkan ketika nak sembahyang maghrib satu ketika tiba-tiba kan sebelum nak maghrib tu terbau bau yang kurang menyenangkan, bau kentut. Kemudian semua sahabat dah pandang lah, siapa pergi ambil wuduk ni, dia kentut ni. Semua pandang lah. Lepas tu Nabi kata, Nabi cepat bertindak. Nabi kata macam ni lah, lepas maghrib ni sekarang, kalau siapa nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk, langsung tak tahu siapa. Tengok Nabi jaga macam mana kan. Tu Nabi. Macam mana cara Nabi tegur isteri. Macam mana isterinya, salah seorang isterinya cemburu bila Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah, maka isterinya tu cemburu. Dia hampir pinggan tu, pam, pecah bandarai pinggan tu. Datang anaknya, kenapa wahai ibuku, kenapa wahai ibuku? Nabi senyum, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Sambil Nabi kutip bilah-bilah pinggan tu. Nabi tak marah. Cuba kalau kita, kau faham kau pempeh pinggan tu, ni kau pempeh kan, nampak muka macam tu. Kalau kita kan, Nabi tak. Nabi lembut. Tu sebab orang kata, kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Sampai tak salin tu. Tu dia. Kan ada. Dia pantun-pantun lama lah kan. Orang dulu-dulu suka dengar tu. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam tu. Memang kalau dengar cakap tu elok. Ya, macam orang baru nak kahwin, kan elok. Maksudnya nak kontut pun masuk beli air. Kan, Assalamualaikum makcik, saya tak boleh tengok orang tua macam makcik ni. Tinggalkan mak saya. Baik betul budak ni. Belum kahwin macam tu lah. Zuhur dah masuk lu makcik. Allah. Pukul 10 dah tanya Zuhur masuk pun. Punya tahu kan. Sebelum kahwin semua elok. Dia minum habis air sadap betul, air kosong. Air kosong puji. Nak tu basuh tangan tu. Basuh tangan minum. Habis minum nampak tak? Tak nak cerita penangan sebelum kahwin memang macam tu. Kan? Tapi maknanya apa? Nak beritahu orang ni cuba nak jaga adab sehabis mungkin. Kan? Nak jaga adab. Itu sebab saya marah baru semalam ke pagi tadi. Saya cerita tentang orang malam tadi. Nak kahwin orang lain, nak kahwin dia nak kahwin. Lepas tu bertunang pun bersanding. Apa ke gila bertunang bersanding? Ada adab ke tak ada adab ni? Ikutkan kalau bertunang jantan tu pun jangan datang. Tunjuk je rumah. Kalau betul dia tak tahu jalan, atau rumah itu, tak saya tunggu sini dia. Jangan pergi. Duduk kat simpang kampung tu. Dah sudah kan datang ambil je. Ada halang-halang tu ajaklah makan. Jangan. Makan pun jangan. Jaga adab ni. Kan tu. Lepas tu mak pula. Dah bertunang dah pun. Tak apa naik motor. Pegang kuat sikit jatuh sekarang. Bangang betul mak. Ini benda-benda yang kita kena jaga. Betul tak kan? Tu cakap. Di segi agama pun nak kena jaga. Jadi tuan-tuan dan perempuan ni memang stres. Nak menjaga orang yang tak beradab ni susah. Nak pula guru-guru pula. Kalau saya lah. Kalau saya jadi pengetua. Saya maklumkan, saya nak tahu berapa grup WhatsApp yang ada membabitkan sekolah ni. Tolong cakap. Nah, kau buat grup kau tu grup perhaki. Grup perhaki ni maknanya rapat betul dengan pengetua. Grup perhakanan, maknanya segala benda personal dengan pengetua pun ada dalam tu. Dia geng-geng pengetua. Orang tak berani baik dengan grup tu sebab takut sampai cerita tak elok dia kat pengetua.
Kalau saya lah jadi pengetua, saya akan haramkan grup selain benda. Saya akan pastikan tak ada grup-grup tu. Benda ni yang teruk pecah kepala akan grup sebenarnya. Grup pagi, grup petang, lagi teruk. Pagi dengan petang bergaduh. Ada je benda tak perhati dengan grup petang. Grup petang tak perhati dengan grup pagi. Grup pagi semua berkira. Grup petang ni kira bangsat sangatlah petang tu. Dia terasa macam hina sangat dia. Benda-benda yang pagi tak baik semua tolak ke petang. Yang paling pengetua. Pengetua saya tak ada niat pun. Kita buat sama-sama lah. Pengetua, betul tak? Benda ni betul tak isu ni? Saya tahulah sebab orang rumah saya cikgu. Saya tahu. Betul. Tapi memang betul susah kan? Susah. Tapi itulah cabaran kita sebagai ketua. Itulah cabaran kita sebagai ketua. Jadi apa pun dalam bab kita mentadbir, kita ingat nak berjaya ni 5 perkara tak boleh elak. Nak menjadi pemimpin, nak berjaya 5 perkara tak boleh elak. Apa dia? Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba kita berjaya. Nak duduk di jawatan pengetua ni pun bukan tiba-tiba. Kita dah macam-macam kerja kita buat. Tu sebab cikgu-cikgu kadang tak percaya, awak tak payahlah. Trik-trik awak menipu ni semua saya dah tahu dah. Pengalaman-pengalaman semua dalam poket kita dah. Tak payahlah. Saya ni minggu ni cuti. Kalau dia cara cakap saya segan nak cakap minggu depan nak cuti lagi. Peh dia cuti. Kan? Tu belum cerita lagi. Kita tak bagi orang cuti. Tak boleh. Semua orang tak boleh cuti. Tiba-tiba kita lah emergency, kita cuti. Lah semua marah. Dia boleh cuti, kita tak boleh cuti. Dia tak ada marah. Itu semua ujian. Kita kena sabarlah. Yang penting kita ikut the do and the don'ts. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Tapi itulah yang hebatnya. Bak kata pepatah Jawa, kan? Dia sebut apa? The beauty of success. The beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan satu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya. Yang kedua, nak berjaya kena ada komitmen. Tak ada komitmen tak boleh berjaya. Kena ada komitmen, kan? Adakah orang tak bagi komitmen boleh berjaya? Mana boleh? Tanyalah budak-budak SPM tu yang nak dapat result bagus, semua kena bagi komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Fokus pada apa benda nak buat. Ini macam mana? Pengetua tu sibuk dengan nak melayan orang politik kat luar, pening kepala, tak payah. Habis segala majlis menteri besar dia nak pergi, sanggup tinggalkan sekolah. Jangan. Pilih function yang ada kaitan dengan kita saja pergi. Jangan nampak mana besok orang nyampah dengan kita. Jangan. Fokuskan kepada mentadbir sekolah, jaga sekolah kita. Ingat tu. Ya. Kemudian seterusnya apa? Seterusnya selepas pada fokus perlunya ada disebutkan sebagai kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Benda yang tak boleh dibelanjakan jangan digunakan untuk perbelanjaan itu. Jangan ditarik pada peruntukan yang tidak sepatutnya. Jaga keputusan kita melambangkan keputusan sekolah. Jadi besok kita akan dipertanggungjawabkan apa juga keputusan yang kita nak buat. Dan begitu juga yang terakhir, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan ataupun konsistensi, ataupun disebut sebagai oleh Tuan Haji Zaludin yang akan sebut sebagai istiqamah. Makna kena ada keberterusan. Tak boleh hari ni buat, besok tak buat. Hari ni rajin, besok tak rajin. Hari ni ikut peraturan, esok tak. Mesti ada. Kelima-lima ni kalau kita tengok, semua kena ada. Sekarang ni menjadi pengetua, kita kena up to date. Kita tak boleh ketinggalan. Kita tak boleh lamau. Kita tak boleh, oh tu saya tak tahu, saya tak pandai ni, gunakan cara lama. Jangan. Kita kena update. Kita kena update. Kalau betul lah teknologi ni yang terbaik, gunakanlah. Belilah StreamYard tu. Guna duit sendiri pun tak apa. Saya dulu memikirkan teknologi StreamYard ni, tak apalah, buatlah StreamYard. Bayar StreamYard ni, bayarlah setahun 1,000 lebih. Sebab apa? Tak ada susah dah. PIBG pun jadah PIBG tu. Sponsor lah. StreamYard ni sebab apa? StreamYard tu boleh buat satu temu bual antara pengetua dengan guru ni. Minggu ni guru ni tanya apa pandangan dia, apa aspirasi nak buat. Keluar secara online, masuk dalam channel YouTube sekolah. Kemudian kepada guru-guru, galakkan guru-guru buat rakaman setiap subjek yang diajar tu. Kalau contoh dia nak buat sendiri pun tak apa. Okay, kelas hari ni cikgu nak ajar bab 1, bab, save, simpan. Dah ada satu link, pautan dah ada. Tahun depan dah senang. Kena buat. Itu zaman dia. Fikirkan macam mana nak teknologi ni. Kita terpaksa belajar. Saya pun dulu bukan pandai pun. Terpaksa lah belajar. Google Meet macam mana. Cisco Webex meeting macam mana. Kena belajar macam mana. Zoom meeting macam mana. Dan untungnya cikgu-cikgu dah dapat Google Meet percuma. Bayar mahal tau Google Meet tu. Google Meet tu kalau nak pakai sampai
Apa sampai peserta tu kalau nak melibatkan sampai 500 orang, kalau 1000 orang, berapa bayar? Ada yang bayar sampai 13,000, 15,000 setahun. Kita pakai percuma untuk anak murid kita. Pakailah. Kan kena belajar. Kita tak ada kompromi, kita kena up to date. Kita jangan, kalau lambat kita akan ketinggalan. Ini zaman dia. Macam telefon lah. Dulu makin lama makin besar, makin lama makin kecil. Sekarang makin lama makin besar pula telefon tu. Sudah besar dulang telefon. Kan pakai tablet macam dulang kan, tablet ni. Sekarang yang bestnya itu, ada juga sekolah yang terpilih untuk dapat tablet percuma kan. Tiba-tiba datang budak yang tak pernah muncul PDPR tu datang ambil. Lepas dapat tablet tetap tak datang. Itu yang masalah kita tu. Kadang-kadang kita cakap patut tak patut bagi. Mikir. Patut ke tak patut? Sebab saya kata kalau saya Menteri Pelajaran dah lama saya umumkan dah. Saya umumkan tablet percuma. Tapi setiap tablet tu dah siap dah install dengan buku teks dengan apa semua. Dan kemudian yang keduanya saya akan wajibkan semua sekolah-sekolah baik Malaysia, Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak wajibkan kena settlekan hal wifi percuma. Kalau tidak itulah alasannya, tak ada data. Tak ada duit top up. Itulah alasannya. Come on lah kita ni. Kenapa dekat sekolah, kita pergi dekat kita boleh pergi dekat pasar raya, pergi dekat hotel, kita boleh dapat wifi percuma. Kenapa dekat dalam Malaysia ni setiap daerah tambah-tambah perumahan tak boleh ada wifi percuma? Kita dah kena fikir dah benda ni. Sebab ini isu kita sekarang. Budak-budak pergi sekolah semua sekali. Oh, penjarakan tak ada. Pasanglah cermin macam kat parlimen tu. Biar ada pengadang budak-budak tu. Kan terpaksa. Kalau dah itu harganya untuk pendidikan anak-anak, kita buatlah. Faham tak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena hadir. Kita kena, pengetua kena ada pada setiap perkara-perkara penting di sekolah. Walaupun nampak benda tu event kecil, kena ada. Hari ni kita akan buat perjumpaan dengan pemain-pemain netball sekolah. Sebelum mereka nak mewakili sekolah mereka, pergi pengetua. Walaupun benda tu alah peringkat lawan sekolah je kot. Semua pergi juga. Mana yang boleh, selagi boleh kita pergi. Sebab aspirasi kita tu melambangkan semangat sekolah yang kita nak. Anak-anak murid masuk debat tiap-tiap tahun kena belasah, tak apa, pergi bagi tahu dia. Kau cubalah berdebat dengan baik. Kalau perlu kita panggil Samsul debat turun aja. Macam tu kan, baru betul. Ya. Jadi Pak dia kata kena hadir. Kemudian yang ketiga, kita kena apply. Jangan cakap aja. Cakap kita nak buat ini, kita nak buat itu, kita nak buat ini. Akhirnya tinggal cakap. Ada pengetua yang rajin bercakap. Saya dah cek dah dekat MPSM Kuantan tak ada, ni tempat lain. Bercakap, buatnya tidak. Akhirnya cakap tak serupa bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin. Faham tak? Cakap tak serupa bikin tak serupa cakap, cakap tapi tak bikin. Macam tu lah ya. Maknanya biar kita ni buat, do the talk. Mengatakan do the talk, maknanya apa yang kita cakap tu kita buat. Kan? Bak kata Profesor Hamka tu, pembohongan yang paling besar di dalam jiwa adalah apabila mulut berkata ya, hati berkata tidak. Tu dia. Dan satu lagi pengetua kena ingat, kita takkan boleh berjaya bersendirian. Kita kena ada tim. Tim kita adalah pentadbiran dan cikgu-cikgu. Tim kita adalah pentadbiran dan cikgu-cikgu. Itu sebab kalau kita tengok, ada sekolah yang mencapai kejayaan banyak, tapi sekolah dia berpecah belah. Ada. Itu sebab dia katakan, kadang-kadang akhirnya berjaya tu sebab cikgu tu. Tak, kadang berjaya sebab pengetua tu. Kadang cikgu tu yang diperah sampai ke sudah. Dan memang dia boleh berjaya, tapi sebenarnya dalam hal ni penting sekali adalah tim. Kalau tidak, apa yang dibina tu akan hancur. Sekelip mata boleh hancur, tiba-tiba boleh hancur. Itu sebab ada kata pepatah lama dengan, kalau nak berjalan laju, jalanlah sendirian. Kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang, jalan sendirian. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Mendalam ayat ni. Kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Maknanya kita kena ada support. Itu sebab kalau orang tu jadi wakil rakyat, kalau dia nak cepat naik, dia boleh. Dia potong sailang semua orang, tiba-tiba dia berjaya jadi wakil rakyat. Tapi orang benci dia, orang tak suka dia.
Tapi kalau orang tu betul-betul ada sokongan daripada kaum B lah, contoh lah kan, orang bawah suka dia ni, sayang dia, dia akan bertahan lama. Sebab kalau pun dia tak nak, orang tetap nak dia. Itu maksud dia tadi, biar bersama-sama. Kita tak dapat jadi pengetua cemerlang pun tak apa, tak dapat pengetua apa lagi, pakat-pakat yang hebat-hebat ni kan. Tapi walaupun yang penting tu, kita ada guru-guru yang support kita, yang faham kehendak kita kan. Kita kena faham. Tu sebabnya ada satu syarikat memang bukan senang jadi pengetua sampai dekat situ. Bukan senang nak jadi pemimpin yang orang boleh dengar cakap dia. So ada satu syarikat ni, dia buat macam mana tu? Ada satu syarikat ni, dia nak kerja keuntungan, tapi panjang. Dia nak target dapat, kata ni saya pun dah lupa, tapi katalah dia nak capai keuntungan 1.5 juta, tapi panjang 1 juta je, tak sampai 1.5. Panjang setiap tahun 1 juta. Akhirnya CEO tu dipecat, tukarlah dengan bos yang baru. Bila bos baru ni sampai, macam mana dia nak pastikan? Dia akan cakap macam ni, saya nak semua orang bekerja bersama dengan saya ni open, you boleh cakap, bagi pandangan dekat saya. Ni kisah benar tu. Bila dia cakap macam tu, apa pandangan orang yang dengar? Semua cakap, alah dia ni cakap mula-mula ni, alah pengetua ni, sampai-sampai memanglah kat sana ni, besok kau tengoklah mesti berlagak, tentu kita juga yang kena titik ni. Dia akan fikir macam tu. Jadi syarikat ni, saya tak nak sebut dulu syarikat apa. Dia kata apa? Dia kata, saya akan buktikan yang saya nak bekerja sama dengan anda semua. Apa yang dia buat? Dia letak nama, setiap nama ahli organisasi tu, dia letak dekat dalam satu balang. Dalam bola pingpong tu tulis nama. Contoh, Izaluddin satu bola, letak dalam balang. Nama seorang lagi, Azhar letak satu, Haji Zulkifli letak satu. Sudahnya penuh nama dalam tu. Setiap pagi dia akan ambil 5 nama, 5 bola tu dia akan ambil, dia akan bersarapan dengan dia. Semua company bayar. So yang ni memang lah, sekolah jangan buat macam tu, habis duit kau. Jadi bila ambil tu, dia bersarapan. Masa sarapan dia langsung tak cakap pasal kerja, langsung dia tanya pasal peribadi je. Dia duduk dengan siapa, kalau dekat tempat kerja ni berapa lama dah kerja kat sini, macam tu je lah. Kenapa tak kahwin lagi, macam tu lah. Awak suka apa, tengok badan fit. Bila 5 orang yang pertama jumpa dengan bos ni, balik semula ke tempat kerja, apa berlaku? Semua tanya, wih, dia cakap apa dengan kau? Dia cakap apa dengan kau? Tak adalah, langsung dia okey lah. Dia tanya pasal badminton, dia tanya pasal ni, dia tanya aku main sukan apa. Akhirnya besok tu 5 grup lagi, 5 orang lagi. Akhirnya semua percaya yang bos ni okey. Tetapi ramai yang tak tahu, bila bos tu duduk minum dengan staff dia ni, dia boleh tahu dah perangai sesekor. Waktu makan dah tahu perangai masing-masing. Siapa yang makan tu bawa ke dia tu kedokut tu. Siapa makan gelojoh tu kau tak fikir, memang dia tak fikir orang. Lepas tu kalau yang dia makan tu tak sikit, lepas tu kejap ambil ni, dia tak tetap minum. Dia ada cara dia nak tahu. Dia boleh tahu. Kalau orang tu salam dengan orang macam ni, tak beradab tu, dia mesti setegak macam ni. Macam tu dia ada lah. Jadi bos ni dah kaji. Akhirnya bila dia tanya tu, dia tengok siapa yang maknanya ada macam cara menjawab tu macam matang kan. Orang tu di senarai pendek pula 30 yang akan makan tengah hari dengan dia. Daripada beribu tu 30 makan tengah hari dengan dia dekat hotel pun company bayar. Dan waktu makan tu dia kata, okey sekarang saya nak jumpa makan. Semua jumpa bos ni. Bos, jom, okey bos. Dia dah baik. Dia kata, okey hari ni saya nak minta dalam tempoh kita makan, tolong bagi tahu apa masalah kat tempat kerja kita. You tolong cerita. Dan bahagian HR, saya minta awak tolong respon. Dia kata, macam mana bos? Respon dalam tempoh 3 hari. Dia kata, macam mana bos? 3 hari macam mana nak respon? Saya bukan suruh selesaikan masalah. Saya suruh respon. Betul ke tak masalah dia ni? Kenapa masalah ni boleh berlaku? Lepas tu masa makan dia dah baik dengan bos, dia luahkan habis. Dia kata dah berapa tahun tak ada family day, dah berapa tahun dah ni. Lepas tu toilet perempuan dengan toilet jantan sama, kencing berdiri. Dia kata semua keluar. Dan akhirnya bila bos ni berjaya ubah benda, kadang benda-benda yang diminta oleh staff tu bukan benda susah pun. Akhirnya dia percaya. Dia berjaya mengubah mindset semua staff dia, yang bos ni memang nak dia orang ni baju bersama dengan dia. So akhirnya dia capailah keuntungan yang dihasratkan. Itu sebabnya dia ada satu buku company dia keluar, It's About People. It's About People, dan syarikat ni namanya Toyota. Ini memang betul. Maknanya dia berusaha menjaga. Yang kita kena jaga bukan aset yang mati ni, bukan kelas, bukannya aircon, bukannya ni. Yang kita kena jaga adalah manusia ni di dalamnya. Itu yang cerita tadi. Sikit lagi. Sikit lagi. Kemudian kita kena mantapkan keupayaan kita, ilmu, adab kita kena mantapkan. Lepas tu profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas kita. Tugas betul-betul.
Sebab kita mencari rezeki yang bersih, baik, bersih dan lurus. Maksud baik, tidak mengandungi kedurhakaan pada Allah. Bersih, tak menyebabkan kita lupa pada Allah. Lurus, menyebabkan kita sentiasa nak patuh pada syariat dan undang-undang. Seterusnya, iltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu perkara. Biarlah kita buat tu, nampaklah kesungguhan kita. Dan kalau kita gagal pun, ibarat bak kata orang, kalau membawa sebakul limau, sangat borek, susah nak jinjing. Biar mati ditangkap limau daripada mati digigit anjing. Maksudnya tu, biarlah bermaruah. Mati kena tangkap rimau steady lah. Ni kena gigit anjing mengelupur langsung mati pun bodoh kan? Nah, jadi makna biar ada maruah lah. Maksudnya kita ni berusaha bersungguh-sungguh. Dan seterusnya, organize, susun atur strategi untuk berjaya. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa dalam peristiwa hijrah Nabi, Nabi tekankan inna a'malu bin niat. Saya satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Jadi ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kita jadi pengetua tak lama. Bila saya tengok muka semua dah diambang lah. Diambang pencen kan. Jadi kalau sebelum tu, biarlah macam saya cakap tadi, biar pencen tu ditangkap rimau, jangan pencen digigit anjing. Kan, biar ada kita ni bermaruah sebagai pengetua tu steady, langkah kita tu cemerlang, biar kita buat orang kan kenang. Biarlah ada tu menambah, tak ada tu mengurang. Ini ada tak menambah, tak ada tak mengurang, macam mana? Kan, copek-copek lah pengetua ni pencen. Agak macam tu tak dia cakap? Tak, dia kata, kalau puan sedih, kita orang puan dah nak tinggalkan kami. Ya, orang perempuan macam tu. Kalau cahaya warna terus kan. Tapi maknanya buatlah yang terbaik. Okey? Jadi saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Izzaluddin. Silakan. Alhamdulillah. Kita rasa masa begitu pantas sekali dan 4 minggu lalu.